يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، تفضلا من جنابك الكريم ادخلنا في شفاعتك وإحاطتك، وبشرنا جميعا بالإجابة والقبول والرضا من المولى الكريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadati sayyidati, Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sabahukum bil khair, semoga pagi tuan-puan semua dalam kebaikan, wan nurur was surur. penuh dengan cahaya dan kegembiraan. Allahumma ij'al awwala yawmina hadha salah, Allahumma, jadikanlah awal hari kami ini kesolehan, wa awsatuhu najah, tengahnya sebagai kejayaan, wa akhiruhu falah. ujungnya sebagai kemenangan. Allahumma amin. Allahumma amin. Nabda wa naqul, Kita mulakan, hadhihi al-halaqah as-sabi'ah ini adalah siri yang ketujuh min kitab dari kitab at-tafakkur wal i'tibar Tafakkur wal I'tibar, fi as-salah was-salam ala sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabiy al-mukhtar. pada menyatakan selawat dan salam ke atas junjungan Sayyidina Maulana Muhammad, Nabi pilihan sallallahu alaihi wasallam. Mu'allifuha wa jami'uha Karya pengarang dan penghimpunnya al-wali as-salih seorang wali yang soleh, Sayyidina Syekh Ahmad bin Thabit Sayyidina Syekh Ahmad bin Thabit. radhiyallahu anhu Semoga Allah redha beliau wa ardah dan menyampaikan keridhaan wa buat beliau, nafa'ana jami'an dan semoga Allah mengundi kita semua manfaat bihi wa bi jami' as-salihin dengan beliau dan seluruh para solihin. wa ja'alana Semoga Allah jadikan kita min al-mukthirin fi as-salah was-salam ala sayyidina Rasulillah kalangan yang memperbanyak selawat dan salam ke atas Sayyidina Maulana Rasulillah. lana wa li jami' aqaribina Inilah permintaan untuk diri kita dan seluruh kaum kerabat kita, wa jami' ahbabina wa ashabina dan semua yang mengasihi kita dan sahabat-sahabat wa kita jiranina dan jiran wa kita jami' ahli al-iman dan seluruh ahli wal iman muslimin wal muslimat. dan kaum muslimin muslimat. Allahumma amin. Allahumma amin. نبدأ ونقول Kita mulakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذرياته أجمعين. ويقول المؤلف ومن فضائل ما رأيت. Pengarang berkata, dan di antara fadilat yang dapat kulihat. رأيت يعني رؤيات يعني. Yang dapat kulihat artinya mimpi. Beliau lihat dalam mimpi. في كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. Fadilat dari amalan memperbanyak selawat dan salam ke atas junjungan Sayyidina Maulana Rasulillah. أني رأيت فيما يرى النائم يوم من الأيام. Ialah pada satu hari itu aku bermimpi. كأني رقيت منبرا في فلاة من الأرض. Seolah-olah aku berada di atas satu mimbar di satu tanah lapang. فلما رقيت منه درجات. Bila aku menaiki tangga mimbar itu, anak tangga, التفت إلى الأرض. aku pun berpaling melihat ke tanah. فإذا بالمنبر في الهواء وبعدت عنه من الأرض. Tiba-tiba aku dapati mimbar itu berada di atas udara dan aku jauh daripada permukaan tanah. فقلت ما لي أن لا أرى أرقى ما لي أن لا أرقى. Aku pun berkata pada diriku, kenapa aku tidak menaik pula? فحيث أوصل الله وصلت Di mana Allah nak menyampaikan aku, akan sampailah aku. وليس لي للرجوع سبيل. Dah tak ada jalan untuk aku kembali ke bumi. فرقيت منه درجات. Maka aku pun naik lagi beberapa anak tangga. والتفت إلى الدرجات Aku memandang kepada anak-anak tangga. التي رقيت فلم أجدها. Aku memandang kepada anak-anak tangga yang dah aku langkah tadi. Aku dapati anak-anak tangga di bawah tu dah tak ada dah. ولم أجد سوى الذي أرقى عليه يعني السلم الذي أنا عليه بس تحت قدمي. Aku cuma mendapati ada anak tangga yang aku pijak. Yang dan lepas yang dah dipijak tadi, tak ada dah. فنظرت يمين وشمالا Aku memandang kanan dan kiri. فلم أرى إلا الهواء. Aku tidak mendapati melainkan udara. ودعوت الله Aku pun doa pada Allah, بحرمة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله demi kehormatan salawat dan salam ke atas Sayyidina أن Maulana يسلك بي Rasulullah, سبيل السلامة. aku mohon kepada Allah agar memperjalankan aku di jalan keselamatan. وإذا بخيط ممتد على ظلمة كأنه الصراط. Lalu tiba-tiba aku melihat macam ada satu tali, macam ada satu benang yang menegang di kegelapan, seolah-olah itu macam tali sirat. فقلت في نفسي Aku berkata pada diriku, ويحي هذا الصراط حضرني aduhai, apakah ini sekarang aku sudah berada di hadapan sirat? وليس لي عمل يجوز بي يعني أقطع الصراط إلا فضل الله العظيم والصلاة على رسول الكريم. Dah aku ni pula tak ada amalan yang dapat memperjalankan aku, melepaskan aku daripada jalan sirat ini, melainkan dengan berpegang kepada kurnia Allah yang Maha Agung sajalah. فسمعت هاتفا يقول
Tiba-tiba aku mendengar ada satu suara berkata, إن أنت جزته يعني غلقت هذا الصراط قطعته تلقى سيدنا مولانا رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. jika engkau menjemerangi sirat ini, nescaya di sebelah sananya engkau akan bertemu dengan junjungan Sayyidina Maulana Rasulullah SAW dan para sahabat baginda. فلما سمعت ذلك استبشرت بتلك المقالة. Maka bila mana aku mendengar suara itu, aku pun merasa gembira, mendapat berita gembira daripada kata-katanya. وتوسلت إلى الله بالصلاة على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما. Aku pun bertawasul kepada Allah dengan membaca selawat dan salam ke junjungan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam taslima. فحملتني غمامة من النور. Lalu tiba-tiba ada satu awan dari cahaya membawa aku ووضعتني بين يدي سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأربعة. dan menghantarkan aku, meletakkan aku di hadapan junjungan Sayyidina Maulana Rasulullah SAW dan 4 orang sahabat baginda. وهو صلى الله عليه وسلم جالس. Baginda SAW sedang duduk. وسيدنا أبو بكر عن يمينه. Sayyidina Abu Bakar di kanan baginda. وسيدنا عمر عن شماله. Sayyidina Umar di kiri baginda. وسيدنا عثمان خلفه. Sayyidina Uthman di belakang baginda. وسيدنا علي قدامه. Sayyidina Ali di hadapan baginda. وقلت له Aku berkata pada baginda, أضمني يا سيدي يا رسول الله. jaminlah hamba ya Sayyidi ya Rasulullah. فقال صلى الله عليه وسلم Maka bersabda إني sallallahu alaihi ضمنتك wasallam, أن تموت على الخاتمة. sungguh aku menjaminmu mati di atas husnul khatimah. فطلبت منه الدعاء. Lalu aku mohon doa pada baginda. فقال صلى الله عليه وسلم Maka sabda baginda عليك sallallahu بكثرة الصلاة والسلام علي. hendaklah engkau memperbanyakkan salawat dan salam ke atasku. ثم قلت له Kemudian aku berkata pada baginda, أوصني يا سيدي يا رسول الله. wasiatilah hamba ya Sayyidi ya Rasulullah. فقال صلى الله عليه وسلم Maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, عليك بكثرة الصلاة والسلام علي hendaklah engkau memperbanyak salawat dan salam ke atasku. وإياك واللهو. Jangan sekali-kali engkau lalai leka. ثم توجهت إلى سيدنا علي بن أبي طالب Kemudian aku bertawajuh menghadapkan diriku kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. وقلت له Aku berkata pada beliau, ادعو لي يا خالي. doakanlah hamba wahai pamanku. خالي. Pamanku Khal. فأخذني من أكتافي وهزني وقال أنا جدك. Lalu Sayyidina Ali pun memegang dua bahuku lalu menggoyangkan badanku. Beliau berkata padaku, aku ini datuk kamu. وسيدنا رسول الله جدك. Sayyidina Rasulullah itu datuk kamu. واستيقظت مرعوبا من هزته لأكتافي. Aku pun terkejut dari tidurku dengan ketakutan kerana Sayyidina Ali tadi menggegarkan bahuku. ولقد وجعتني أكتافي. Sampai terasa sakit pada bahuku. وبقيت في حشمة يعني في حياة كبير من جهلي وغفلتي وسهوي. Aku dalam keadaan yang amat segan dan malu kerana kebodohanku, kerana kejahilanku, kerana kelupaanku itu. حيث قلت لسيدنا علي يا خالي. Bila mana tadinya aku berkata kepada Sayyidina Ali, wahai pamanku, والله لقد بقيت محتشما خجلانا أياما من تلك المقالة. wallahi sumpah demi Allah, berhari-hari aku dalam keadaan malu dan segan kerana terlepas cakap itu. فلما استيقظت Apabila aku tersedar dari tidur, تفكرت في مقالته كل مرة إياك واللهو. aku pun bertafakurlah, memikir-mikirkan perkataan beliau, perkataan baginda kepadaku tiap kali bermimpi baginda itu, hendaklah engkau menjauhi kelekaan permainan. فنظرت أي لهو خط فيه فأتركه. Aku pun merenung-renunglah, permainan apa pula, kelekaan apa pula yang aku buat supaya aku dapat tinggalkan itu. فلما مرت علي أيام Apabila berlalu beberapa hari kepadaku, sekian hari, فإذا أنا دخلت لهوا عظيما lalu tiba-tiba memang betul aku masuk ke dalam satu kelekaan yang besar, في نزاع على الملك وأمر الزواج. iaitu termasuk aku terjebak dalam satu kes perebutan harta dan soal nikah kahwin. وكان سبب دخولي بذلك رجل من الصالحين. Sebabnya terjebak aku dalam isu itu adalah kerana ada satu orang solehin. وهو ظاهر في الظاهر الشرع مستحسن. Beliau itu, orang soleh itu secara zahir syaraknya orang baiklah. يعني الموضوع هذا له هذا في الظاهر الشرع انه مستحسن. Artinya, maksudnya isu yang aku terjebak dalamnya itu secara zahir syaraknya adalah satu benda baiklah. ولم يتبين له انه له الا بطول المده. Dan tidak terzahir, tidak terjelas padanya pada isu itu sebenarnya itu adalah isu yang melalaikan, melainkan selepas berlalu satu tempoh masa yang panjang. فمكثت Maka duduklah aku. نحو عام سنه ما رايت سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka duduklah aku dalam keadaan lebih kurang setahun. Dalam tempoh setahun tu aku tak mimpi langsung Sayyidina Rasulullah SAW. سنه لم ارى رسول الله. Setahun aku tak mimpi jumpa Sayyidina Rasulullah. قلبي ينكسر Hatiku remuk redam. ودمعي يبكي. Aku menangis. كيف هذا الانقطاع؟ Macam mana boleh terputus hubungan? وما سبب انقطاعي مع حبيبي؟ Apa pula sebab terputus hubunganku dengan kekasihku? فيقول فلما طالت الخصومه Kata pengarang, apabila pertengkaran itu berpanjang-panjangan isu tu, يعني artinya انه ما بيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. dalam dah
dah panjang dah tempoh masa, pengarang ni tak mimpi jumpa sinar Rasulullah. طلعت إلى جبل في مدينة بجاية بنية الاعتكاف. Kata pengarang, maka aku pun pergilah ke gunung, pergi ke puncak gunung di Bijayah kerana nak iktikaf, niat iktikaf. يعني هذه مدينة بجاية الآن في الجزائر. Ini sekarang kota Bijayah di Algeria. مدينة الغوص الكبير سيدي أبو مدين. Kota Bijayah ini adalah kota wali ghaus besar Sidi Abu Madian. هذه بجاية مدينة بجاية Kota Bijayah ini من جهة البحر ومن جهة ثانية الجبال العالية. di sebelahnya adalah laut dan di sebelah yang berlawanan adalah gunung-gunung tinggi. فالأولياء يحبوا الجبال يسوي اعتكاف فيها. Jadi para aulia memang suka gunung-gunung ni iktikaf di sana. الاعتكاف اللي هي مثلا خلوة. Iktikaf itu yang dia macam khalwah, اعتزال. ya macam i'tizal uzlah. زي يسموها تحنس. Itu juga dinamakan sebagai tahannus. يعني كله Artinya أن يخرج من جسده في الظاهر من الناس يبقى وحده مع الله. Artinya seorang insan itu dia membawa jasadnya, membawa tubuhnya, mengasingkan diri daripada manusia, daripada semua manusia, dia nak menyendiri bersama Allah. صائم النهار. Siang puasa, قائم الليل. malam qiyam, لا دائما على طهارة وضوء. sentiasa dalam keadaan taharah wudu, لا ينام إلا على غفلة. tidak tidur melainkan terlelap. نومه Tidurnya كنوم الإنسان الغريق في البحر. macam tidur orang yang sedang karam di laut. وأكله Makannya كأكل المريض. macam makan orang sakit. هذا هو الاعتكاف. Inilah yang namanya i'tikaf. فيكمل ويقول سيدنا أحمد بن ثابت. Pengarang Sayyidina Ahmad bin Thabit meneruskan dengan katanya, طلعت هذا الجبل aku pun pergilah ke gunung رجاء أن يجمعني الله بيني وبين رجل كان هناك. dengan mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia menghimpunkan aku dengan satu orang soleh yang ada kat gunung tu dulu, كي أسأل عن حالي. supaya dapat aku bertanya kepada beliau tentang halku. يعني شوف سبحان الله أولياء Cuba lihat ya, subhanallah, para aulia دائما sentiasa يبحثون عن الأولياء غيرهم mereka mencari-cari aulia-aulia yang lain حتى يجاوبوا بعضا يعلموا بعضا. supaya sesama mereka, sesama para aulia ini saling dapat belajar, mempelajari sampai saling dapat bertanya-tanya sama mereka. لأن علماء القلوب Kerana ulama hati, هذا هو العلم الشريف. inilah dia ilmu yang mulia. فعندما Maka ketika mana الناس تقول العلم أهم من أي شيء آخر، bila mana masyarakat berkata ilmu lebih penting daripada segala yang lain, تقصد علم القلب. yang dimaksudkan ilmu yang lebih penting itu adalah ilmu hati. تقصد العلم علم الله. Yang dimaksudkan yang lebih penting itu adalah ilmu Allah. يعني العلم Artinya ilmu الذي يأخذك yang membawamu إلى معرفة الله kepada makrifat Allah. اللي هو يسموه Itu dinamakan علم القلوب. ilmu hati. وهذا موجود Dan ini ada عند الأولياء والصالحين. pada kalangan aulia dan solihin. ليش؟ Kenapa? لأنهم ذكروا الله ذكرا كثيرا. Kerana mereka berzikir dan mengingat Allah dengan zikir yang banyak. لأن الله قال في قرآنه في كتابه Karena Allah berfirman dalam Qurannya, di dalam kitabnya, ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ketahuilah dengan zikrullah hati jadi tenang. فهناك السر. Maka disitulah sir. ونكمل كلامه. Kita teruskan kata pengarang. فلما بت تلك الليلة Maka malam itu bila mana aku tidur, إذا بثلاثة من الصالحين lalu aku dapati dalam tidurku bermimpi melihat 3 orang soleh. وقفوا عندي 3 orang soleh berdiri di sisiku. فقالوا لي Mereka berkata kepadaku, ما أتى بك هنا kenapa kau datang ke sini? إذا أنت إلا على شأن الخصومة التي بينك وبين عمك. Tidaklah kau datang ke sini melainkan kerana pertengkaranmu dengan pakcikmu. فاسمع. Dengar. ابنته ليست من أزواجك. Anak perempuan pakcikmu itu sama sekali bukan kalangan isterimu. ولا أنت من أزواجها. Engkau memang tak akan jadi suaminya. أرح قلبك ودع عنك هذا اللهو. Rehatkanlah hatimu, tinggalkanlah permainan yang melalaikan ini. واجتهد فيما أنت عليه. Berisytihatlah, bersungguh-sungguhlah atas amalanmu. من كثر الصلاة والسلام على رسول الله. Memperbanyak selawat dan salam ke atas sinar Rasulullah. إذا أحببت أن تقيم هنا فأهلا بك. Kalau kamu suka nak duduk di sini, ahlan wa sahlan. إذا مشيت ففي أمان الله. Kalau kamu nak pergi balik, semoga Allah mengamankanmu. فقلت في نفسي Aku pun berkata pada diriku, ويحي aduhai, ويحي. aduhai. هذا هو اللهو الذي ينهاني عنه سيدنا مولانا رسول صلى الله عليه وسلم. Inilah rupa-rupanya permainan yang melalaikan yang ditegah aku melakukannya oleh Sayyidina Rasulullah فخضت SAW. أنا فيه. Aku dah terjebak ke يا dalamnya. طول غفلتي. Aduhai panjangnya gaflah يا طول aku. غفلتي. Ya aduhai panjangnya gaflah aku. يا غباوتي. Aduhai bodohnya aku. أين مرت فكرتي؟ Macam mana pula aku boleh terlepas nak حتى نسيت ما ينهاني عنه سيدنا مولانا رسول صلى الله عليه وسلم. Macam mana pula aku boleh terlepas fikir sampai aku terlupa apa yang dilarang kepadaku oleh Sayyidina Rasulullah SAW. حتى منعت رؤية سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. Sampai terhadang aku
daripada bermimpi bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam نحو السنة وأكثر. setahun lebih. فتبت من ذلك إلى الله. Maka bertaubatlah aku kepada Allah. فتبت إلى ذلك من الله. Maka bertaubatlah aku dari yang demikian itu kepada Allah. وندمت Aku menyesal. ورجعت إلى سيدنا رسول الله. Aku pun kembali kepada Sayyidina Rasulullah. فمكثت أياما Maka tinggallah aku beberapa hari وأنا أبكي ونادم dalam keadaan aku menangis dan menyesal على ما مضى مني. atas apa yang telah terjadi وجعلت kepadaku. أتوسل إلى الله Aku bertawassul kepada Allah بجاه الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. demi jah amalan selawat dan salam ke atas Sayyidina Rasulullah. أن يبي رسول الله صلى الله عليه وسلم Mohon Allah menunjukkan kepadaku Sayyidina Rasulullah الذي SAW هو خيرته من خلقه، yang baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. وأن يثبتني بأحسن المخاطبة. Aku mohon kepada Allah agar menetapkan aku dengan bicara yang terbaik. عندما أراه صلى الله عليه وسلم Jika mana nanti aku dapat bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, فرأيت فيما يرى النائم maka bermimpilah aku كأن الله تبارك وتعالى كأن الله تبارك وتعالى كأن الله تبارك وتعالى maka bermimpilah aku melihat seolah-olah Allah tabaraka wa taala أوقفني بين يديه menghadapkan aku di hadapannya. وهو يوبخني من أجل ما دخلته من أهل الدنيا. Allah Subhanahu wa taala menegur aku atas isu yang telah aku terjebak ke dalamnya bersama ahli dunia, في دنياهم tentang dunia mereka, ودخولي في الله الذي صدر مني وأنا أقول tentang betapa aku telah terjebak ke dalam permainan yang melalaikan. Aku berkata, بفضلك يا ربي demi budimu ya Rabbi, تب علي، taubatkanlah aku. بجودك يا ربي Demi kurniamu ya Rabbi, تب علي، taubatkanlah aku. بكرمك يا ربي Demi kemuliaanmu ya Rabbi, تب علي، taubatkanlah aku. برحمتك يا ربي Dengan rahmatmu ya Rabbi, تب علي. taubatkanlah aku. وهو يوبخني Allah terus menegur aku حتى قلت في نفسي sehinggalah aku berkata أنا kepadaku, من أهل النار. sehinggalah aku berkata kepada diriku, aku ni dah jadi ahli neraka. فحضر في نفسي، فحضرت الفكرة في نفسي، Maka hadirlah fikiran dalam diriku, فكيف أكون من أهل النار macam mana pula aku nak jadi ahli neraka, وقد ضمنك سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم من النار. sedangkan junjungan Sayyidina Rasulullah SAW telah menjamin aku daripada api neraka. فقلت يا ربي Aku pun berkata, ya Rabbi, أما قد أصلي على حبي وقد ضمنني. aku berkata, ya Rabbi, bukankah aku telah berselawat ke atas junjungan Sayyidina Rasulullah dan baginda Sayyidina Rasulullah telah menjamin aku. وإذا برسول صلى الله عليه وسلم قائما يأتي، Lalu tiba-tiba junjungan Sayyidina Rasulullah SAW ada di hadapanku berdiri. أنا صاحب الشفاعة، Baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, akulah empunyai syafaat, أنا صاحب العناية، akulah empunyai inayah, أنا صاحب الوسيلة، akulah empunyai wasilah, أنا صاحب الشفاعة، akulah empunyai syafaat, أنا صاحب العناية، akulah empunyai inayah, أنا صاحب الوسيلة، akulah empunyai wasilah, أنا صاحب الشفاعة، akulah empunyai syafaat, صاحب العناية، akulah empunyai أنا inayah, صاحب الوسيلة. akulah empunyai wasilah. فسمعت قائلا يقول Lalu aku mendengar suatu suara berkata, يا ربي ya Rabbi, أهو من أهل النار؟ apakah dia ini, artinya Sidi Ahmad bin Sabit, apakah dia ahli neraka? فقال لا، Maka Rabbi berkata, tidak, هو مأمون من النار. dia diamankan dari neraka. فاستيقظت وأنا فزع، Maka terkejutlah aku dari tidur dalam keadaan ketakutan, وأنا أرجو الله dengan mengharap kepada Allah. أن يمن علينا برحمته، Aku mengharap kepada Allah agar sudi mengurniakan kami akan rahmatnya. وأن لا يحرجنا يوم لقائه، Aku memohon kepada Allah agar janganlah dijadikan aku serba salah ketika bertemu dengannya nanti. ونكون من الداخلين في الجنان Aku mohon kepada Allah agar aku menjadi golongan yang masuk syurga بغير حساب tanpa hisab, ولا توبيخ tanpa ditegur-tegur, ولا عتاب. tanpa dimarah-marah. اللهم آمين. Allahumma amin. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.